Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada Puan Zaitun selaku pengacara majelis. Yang bahagia Tuan Haji Rozaini bin Ahmad, pengarah Negeri Kedah, tuan-tuan timbalan pengarah yang turut bersama dalam perjumpaan pada hari ini, tuan-tuan KPPK yang mengepalai sektor, tuan-tuan BPD, tuan-tuan dan perempuan pegawai kanan di jabatan dan juga di PPD, dan khususnya tuan-tuan dan perempuan pengetua atau wakil yang dibenarkan ke perjumpaan pada hari ini. Tuan-tuan dan perempuan, masa saya ini masa yang sangat mencabar. Kalau Tuan Suhaidi kata tadi baca khutbah, macam baca khutbah. Jadi sebelum baca khutbah, saya nak minta kita buat exercise sikit. Saya mohon semua hadirin termasuk pengarah berdiri. Kalau tak buat exercise ni, dia lagi teruk lah, tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan, tinggal start makanan tu di atas kerusi masing-masing. Freekan tangan, dan kalau boleh okey, kita buat sama-sama. Buatlah sama-sama bagi kita longgar sikit, apa nama lutut dan sebagainya. Okey, kemudian angkat tangan ke atas sikit. Dia bagi sampai tu sihat lagi. Okey, tuan-tuan dan puan, saya minta yang ni. Tuan-tuan tutup mata setutup-tutupnya. Jangan bagi nampak apa. Jangan bagi nampak apa. Okey, tuan-tuan yang kedua, tutup telinga. Jangan bagi dengar apa. Tutup telinga supaya dia berdengung. Dengar juga. Okey, tutup mata, tutup telinga. Tuan-tuan bayangkan anak-anak MBPK. Okey, anak-anak MBPK yang tak boleh melihat. Anak-anak MBPK yang tak boleh mendengar. Tuan-tuan bila tutup masih ada bagi pendengaran ataupun sisa pendengaran. Tutup mata pun nampak macam-macam. Okey, terima kasih tuan-tuan. Okey, tolong duduk balik. Okey, tuan-tuan dan puan, sebagai kesimpulan daripada aktiviti tadi, salah satu kategori ketidakupayaan anak-anak kita ataupun masyarakat kita adalah ketidakupayaan penglihatan. Okey, anak-anak ini tidak dapat melihat. Okey, kemudian yang kedua, ketidakupayaan pendengaran. Anak-anak ini tidak dapat mendengar. Yang tak dapat mendengar ni ada banyak di SMK Sungai Layar. Yang tak dapat melihat ni ada banyak di SMK Tugu Malik, SMK Sungai Layar dan SMK CM Abu Khari. Okay, yang tak boleh mendengar. Kemudian yang tak boleh melihat ni ada di SMK Tugu Malik dan beberapa sekolah lain lah. Itu yang major di Negeri Kedah. Jadi tuan-tuan dan puan, itu ciri yang ketara. Itu ciri ketara. Tetapi kita bila tak nampak tadi, bila kita tak dapat melihat tadi, kita punya kognitif masih kekal. Okey, masih faham, masih boleh bertindak. Okey, mengikut kognitif kita. Jadi dalam konteks peringkat khas ini, tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak kepada semua urusan-urusan yang telah dibuat oleh semua sekolah menengah, khususnya lebih kurang 2 buah sekolah. Dan untuk makluman, kita ada 6.953 orang pelajar MBPK di seluruh negeri Kedah, termasuk di sekolah-sekolah yang tidak menawarkan program pendidikan khas. Jadi tuan-tuan dan puan, yang menawarkan pendidikan khas lebih kurang 82 buah sekolah menengah. Bakinya lebih kurang 120 lagi, tuan-tuan kena dengar. Sebab pengarah dah sebut tadi, kalau tak perform di sekolah A, bawa balik ke sekolah yang paling dekat dengan rumah dia. Kalau tak perform sekolah dekat dengan rumah pula, pengarah pendidikan nak letak di mana.
Jadi tak mustahil tuan-tuan yang tidak ada program pendidikan khas akan ditempatkan di sekolah yang ada program pendidikan khas. Jadi tuan-tuan dan puan, saya mohon sungguh-sungguh tuan-tuan pinjamkanlah mata dan telinga untuk saya bercakap sikit kepada tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, dalam mengurus pendidikan khas, perkara besar yang perlu ada adalah tata kelola, tadbir urus. Tata kelola ataupun tadbir urus. Tuan-tuan kena ingat, MBPK ini ada di semua sekolah, bukan saja di pendidikan khas ataupun di sekolah pendidikan khas saja. Okey tuan-tuan dan puan, dalam konteks tadbir urus, kami rangkumkan begini. Tuan-tuan harus mengendalikan mesyuarat 4 yang utama ini. Yang pertama, mesyuarat jawatankuasa pendidikan khas sekolah ataupun JPKS yang mesti dilaksanakan mengikut garis panduan sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Termasuk di sekolah-sekolah yang tidak menawarkan program pendidikan khas tetapi ada anak-anak MBPK, anak-anak pendidikan khas yang mungkin cacat fizikal, cacat kaki, cacat tangan ataupun yang menggunakan kursi roda, tetapi kognitif dia sempurna. Kemudian untuk sekolah-sekolah yang ada pendidikan khas, mesyuarat pengurusan PPKI, mesyuarat pengurusan program PPKI, iaitu sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Tuan-tuan dan puan, yang ini kita letak kepada kebijaklaksanaan tuan-tuan dan puan untuk tadbir dan urus bersekali dengan mana-mana mesyuarat pengurusan, tetapi dikeluarkan minit yang bersesuaian. Sama juga dengan JPKS. JPKS ini wajib tuan-tuan dan puan sebab memang kita ada surat siaran khusus bagi semua sekolah yang ada anak-anak MBPK. Yang ini melibatkan PIBG dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian mesyuarat program pengurusan PPKI yang ini melibatkan dalaman saja. Maksudnya setiausaha dia dalam mesti perlokanan pendidikan khas atau penyelaras program pendidikan khas sekolah tuan-tuan dan puan. Kemudian mesyuarat yang ketiga, mesyuarat badan kebajikan ataupun mesyuarat permuafakatan waris program pendidikan khas sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Ada rasional tuan-tuan dan puan kerana dalam konteks menyediakan rancangan pendidikan individu, kita mesti bentang, kita mesti dapat persetujuan daripada waris pada sidang yang pertama, dan sidang yang kedua kita buat pelaporan sama macam kita melaporkan PBD. Kemudian mesyuarat yang keempat dalam mesyuarat panitia pendidikan khas. Yang ini tuan-tuan saya mohon sungguh-sungguh sama-sama lah tuan-tuan lihat di sekolah masing-masing supaya dia berjalan dengan sempurna. 4 perkara asas dalam konteks tata kelola ataupun tadbir urus program pendidikan khas dan juga anak-anak yang ada MBPK. Kemudian perkara yang seterusnya yang menjadi isu dalam kaitan dengan norm ataupun norma. Okay. Ini bukan nama orang. Norm ini maksudnya kelayakan kita. Kelayakan kita berdasarkan kelas, berdasarkan murid, kelas, guru dan juga pembantu pengurusan murid. Untuk sekolah menengah tuan-tuan dan puan telah dimaklumkan banyak kali dah, dan tuan-tuan bersedia maklum yang belum ada maklumat. Nomor satu kelas bersamaan dengan 6.5 orang murid bersamaan dengan satu kelas. Okay? Dan dia boleh bergerak kepada 6 ni, tak boleh nak ke sebelah seorang budak. Maksudnya 7, 8, 9 dan 10. Bila masuk 10, bila masuk angka 11, tuan-tuan boleh buka kelas yang kedua. Maksudnya maksimum dia 10 orang satu kelas. 10 orang satu kelas untuk semua sekolah, termasuk sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita cukup faham lah di sekolah menengah dengan ruang yang sedia ada sangat terhad, sangat sempit dan sangat tidak kondusif untuk anak-anak kita dan guru kita. Inilah yang menjadi isu besar di semua negeri, bukan saja di negeri Kedah. Saya dah bentang kepada pengarah itu, dia kata kalau macam ni KPPK lah yang kena jawab. Saya kata tuan, kalau saya seorang teruk. Maksudnya tuan-tuan dan puan, atau kita melaksanakan tugas, kita laksanakanlah dengan sebaik mungkin di sekolah masing-masing. Carilah ruang-ruang yang ada untuk kita tempatkan anak-anak MBPK ini.
Saya paham contohnya kalau di sekolah Cikgu Mat di SMK Pulau Nyok memang padat, dan di SMK Tanjak sendiri, di SMK Kedawang Cikgu Razai, dan beberapa sekolah yang saya pergi, ingat tak ingat, memang sangat padat dan tidak kondusif. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita tak boleh tolak anak-anak yang dipikir untuk masuk ke sekolah kita. Contohnya Taman Ria pun memang padat. InsyaAllah dengan ada bangunan baru nanti yang sedang dalam proses bina baru oleh pihak JKA yang berjumlah 6.3 juta dan kalau tak silap saya, dia lebih kurang sama dengan SMK Kepala Batai, tapi pengetua dia nak pencet pula. Okey, ABM tu tuan-tuan 6.5 basic, maksudnya layak untuk kita buka satu kelas. Kemudian guru dia 1.5, satu kelas 1.5 yang ini normal. Kemudian pembantu pengurusan murid untuk sekolah menengah 1 PPM bersamaan 15 orang pelajar. 1 PPM bersamaan 15 orang pelajar. Tuan-tuan dan puan, pembantu pengurusan murid memang tak cukup di negeri Kedah. Saya pernah bersembang dengan pengarah dan juga Puan Prem, Puan Prema selaku ketua sektor SSM. InsyaAllah akan ada bakalan baru dia basic, saya mungkin dapat 14 orang dan akan disusun atur oleh pihak SSM lah untuk bantu tuan-tuan dan puan. Kemudian untuk sekolah menengah untuk melayakkan perlokanan pendidikan khas. Kalau sekolah rendah 5 kelas 1 PK, layak 1 PK dari segi norma. Tapi untuk sekolah menengah 4 kelas layak 1 perlokanan pendidikan khas. Kemudian kalau tidak ada perlokanan pendidikan khas, yang menjalankan tugas adalah penyelaras yang dilantik oleh tuan-tuan dan puan. Kemudian itu dari segi norm tuan-tuan dan puan. Kemudian isu juga bila kelas kita besar, bila enrollment kita besar, isu guru. Dan untuk makluman semualah di sekolah menengah kita tak cukup lebih kurang 72 orang guru. Kita tak cukup 72 orang guru di program pendidikan khas integrasi. Maknanya secara purata satu sekolah 1 orang. Itu normal tuan-tuan. Dan saya dipahamkan oleh Timbalan Pengurusan Sekolah dan pengarah sendiri akan ada bekalan baru, akan masuk sampai 42 orang pada 20 Mac nanti. InsyaAllah kalau ada rezeki sampailah kepada sekolah tuan-tuan dan puan. InsyaAllah pihak Rustia, kami di sektor dan juga sektor pengurusan sekolah sedang berurusan untuk penempatan. Kemudian tuan-tuan dan puan, selanjutnya dalam konteks Tabi Urus ini, anak-anak ini tuan-tuan dan puan mesti diinklusifkan. Maksudnya anak-anak pendidikan khas ini, anak-anak perkumpulan pendidikan khas ini mesti belajar bersama-sama dengan anak-anak tipikal lain di sekolah ataupun di kompon yang sama. Di kompon yang sama. Tidak ada lagi sekolah baru pendidikan khas kecuali sekolah vocasional. Yang baru di Bumbu 5 dan juga di Sungai Tani. Jadi untuk makluman tuan-tuan, Penderaptah Abdul Rahim adalah pengetua baru yang menggantikan Cikgu Najib daripada SMPKV Indah Pura, Johor Bahru. Kemudian dalam konteks pendidikan inklusif tuan-tuan, KPI semasa kita adalah 90% bagi tahun 2023. Untuk tahun sudah kita KPI kita 85% dan kita capai 86.81. Dan tahun ini kita tetapkan sasaran 90% untuk semua sekolah. Kemudian dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan, KPI kebolehan bagi tahun 2023 di peringkat kemasan ditetapkan 65%, tetapi kita capai tahun sudah 70.81 dan kita menetapkan pada tahun ini kita kekalkan 70%. Kita kekalkan KPI kebolehan masa anak-anak ini dalam proses transisi kejayaan dia di selepas dia tamat sekolah, sekurang-kurangnya 70% daripada anak-anak yang keluar ni boleh bekerja, sama ada bekerja sendiri, bekerja dengan majikan ataupun melanjutkan pelajaran. Kemudian dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan, itu #34 program pendidikan inklusif dan juga kebolehan #34 inisiatif oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini kita kena patuh lah. Tuan-tuan sebagai pengurus dan pemimpin sekolah kena patuh kepada perkara ini.
Kemudian inisiatif 37 yaitu plan penyediaan infrastruktur asas. Tuan-tuan dan puan, untuk makluman, semua urusan ubah suai dan naik taraf, jika ada kekangan di sekolah tuan-tuan dan puan, tuan-tuan kena mohon melalui pejabat pendidikan daerah dan disampaikan kepada pejabat pendidikan daerah, akan salurkan kepada sektor infra dan perolehan di jabatan. Dan salinan kepada kami boleh, insyaAllah kami akan bantulah bersama-sama dengan SIP. Jadi untuk makluman dalam proses ini tuan-tuan dan puan, ada banyak kekangan sektor perancangan. Baru maklum saja Tuan Haji Ismail Timbalan Negara, daripada 10 sekolah yang kita angkat, sekolah menengah dan sekolah rendah, satu pun tidak diluluskan oleh EPRD. Maksudnya urusan bina baru bersama dengan bangunan-bangunan lain ataupun keperluan-keperluan kelas yang lain, termasuk kelas PPKI. Maksudnya kita bina satu blok, mohon satu blok untuk PPKI di bawah, dan juga bilik-bilik darjah dan juga bilik-bilik kemahiran jika ada di tingkat-tingkat yang lain. Dan saya dipahamkan satu pun tak lulus. Ini mungkin Tuan Haji nanti dalam mana-mana forum kita boleh bincang balik. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan mohon direct kepada pihak kami di sektor pendidikan khas, kita akan terima dan kita akan majukan kepada sektor infra dan perolehan. Ataupun jika bina baru, kita akan salurkan kepada sektor perancangan. Tuan-tuan dan puan, kita sedar, tuan-tuan pun sangat sedar di sekolah masing-masing 82 sekolah ni. Tuan Pengarah pun sangat sedar dan memang disebut dalam surat pengurusan JPNPPD baru ni, penjumpa khas baru ni. Memang inilah kekangan yang berlaku di semua sekolah. Dan kita diasak dengan volume ataupun jumlah pelajar yang semakin meningkat, Jadi tuan-tuan dan puan, saya mohon sungguh-sungguh, jika ada permohonan daripada waris ataupun ada permintaan daripada PPD, PPD pun tak tahu nak pusing kan? Sebab anak-anak ni dia berdasarkan lokasi. Jadi kalau tuan-tuan tak mau terima, tuan-tuan bayang tutup mata tadi, pejam telinga, tutup mata, pejam telinga pula. Tutup mata dan tutup telinga tadi, tuan-tuan bayangkan, dengan mata tak nampak, dengan telinga tak dengar, dengan kefungsian dia yang mungkin rendah kan, kita cakap 10 kali dia tak faham, kita suruh dia baca ABCD, dia baca sekali dia faham, lepas tu kita suruh dia ulang balik, dia tak faham. Kemudian yang kefungsian sederhana ni mungkin boleh tolong kita sikit-sikit, itu adalah mungkin anak kita, cucu kita, anak-anak adik-adik kita, anak-anak ibu, kawan-kawan kita. Mereka nak pergi tahu mana? Tak ada tempat, tuan-tuan. Jadi akses kepada pendidikan untuk MBPK ini sangat penting. Jadi saya sebagai KBPK merayu sungguh-sungguhlah kepada tuan-tuan dan puan, dalam apa keadaan sekalipun, terima. Sebab kita ada zero reject policy. Kita ada dasar zero reject policy. Dan dalam konteks pengurusan tuan-tuan, kita faham kalau anak-anak ni 10 kelas 10 orang, kehadiran dia tak sampai pun 10 secara purata. Mungkin satu kelas 7 orang, 8 orang, 6 orang, 5 orang, dan mungkin kalau ikut musim dia 3-4 orang saja hadir. Jadi benda ni juga jadi cabaran kepada kita untuk tadbir dia dengan sempurna. Jadi tuan-tuan puan, Tuan Pengarah, tuan-tuan timbalan, tuan-tuan ketua-ketua sektor, kita mohonlah kepada tuan-tuan pengetua. Memang ada, semua angka ada kat saya, Jadi memang ada yang padat dan sekolah mengaku memang tak boleh nak masuk. Tapi kita tidak ada pilihan. Sebab akses kepada pendidikan harus sampai kepada semua anak-anak kita, termasuk anak-anak MBPK. Dan dalam perkara bentang itu daripada EPRD cadangan untuk perluasan, maksudnya KRK, KAA ataupun mana-mana sekolah yang menawarkan program pendidikan khas, lebarkanlah kepada sekolah-sekolah yang terdekat. Itu cadangan daripada EPRD. Maksudnya ni tuan-tuan PPD pun dah sedia maklum, insyaAllah dan kita akan buat gerakan itulah. Tuan-tuan dan puan, selanjutnya adalah berkaitan dengan
inisiatif 37 lagi, penyediaan infrastruktur asas yang diuruskan oleh sektor bersama SIP adalah kemudahan mesra OKU. Maksudnya 4 komponen tadi. 4 komponen itu parking OKU, railing, kemudian tandas OKU dan juga iklan 4 benda. Tandas, tandas OKU, parking OKU, railing, pegang tu railing, satu lagi tak lupa apa? Rem, rem. Tuan-tuan dan puan, kalau dalam emis tuan-tuan rasa ada benda tu, tuan-tuan isi. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak ada lagi 4 komponen mesra OKU tu, okey, tuan-tuan jangan isi. Kalau tuan-tuan isi, tuan-tuan tak akan dapat. Kalau tuan-tuan isi, tuan-tuan tak akan dapat peruntukan untuk taraf mesra OKU dan kerja-kerja berkaitan. Untuk tuan sudah, untuk makluman tuan barang, kita dapat lebih kurang confuse 60 saja. Fasa 1, Cik Razak, tolong saya. 46 52, sorry. Kita dapat 52 buah sekolah tahun sudah. Kita dapat 52 sekolah, dia hampir 5 juta lah dia punya peruntukan. Dan untuk makluman tahun ni, kita senarai pendek 53 buah sekolah dan difahamkan ada lagi proses pengecilan dan mungkin kita akan dapat 42 saja, tuan orang. Kemudian untuk waswai dan taraf bengkel kemahiran. Untuk waswai dan taraf bengkel kemahiran, tahun ini kita ada tambahan 14 buah sekolah dengan kos 5.6 juta. Termasuk 3 yang sedang dalam proses persediaan BQ oleh pihak infra. Sekolah menengah yang sebut ini sekolah menengah. Jadi tuan-tuan dan puan, itu tentang tadbir urus. Kemudian bab kurikulum. Okey dah ni? Okey kita okey? Okey, terima kasih. Nampak tuan-tuan okey. Tuan-tuan dan puan, bab kurikulum. Bab kurikulum ni kita kena letak 2 benda. Satu, untuk anak-anak MBPK yang kognitif dia sempurna. Contohnya kalau dia cacat tangan, dia cacat kaki, dia cacat telinga, dia mungkin kudung kaki, contoh kan. Ataupun yang bermasalah penglihatan dan juga pendengaran, dia ada kurikulum suaian dia. Dia ada kurikulum suaian dia, ada braille, kemudian ada kod tangan. Okay. Tapi masih mengikuti kurikulum perdana KSSM dan juga KSSR. Yang itu pun MBPK yang diuruskan oleh tuan-tuan dan puan bersama-sama dengan PPD dan juga jabatan. Ya, saya kata 6,900 lebih untuk yang terakhir ini. Okey, yang tu selesai. Maksudnya dia mengikuti kurikulum arus perdana macam anak-anak lain. Cuma untuk pendengaran dan penglihatan dia ada sesuaian saja. Disesuaikan, dia ada kod braille dan juga kod tangan. Okey. Silibus SPM sama. Kalau Faizal Pusat sama, SPM sama. Clear dah? Tetapi untuk anak-anak MBPK yang 2 kategori lagi, kefungsian rendah dan kefungsian sederhana. Yang ni kalau pengetua program PPK tak faham apa dia kefungsian rendah, tak faham apa dia kefungsian sederhana, malang. Saya tak mau tanya, tuan-tuan balik tanya PK ataupun penyelaras masing-masing. Okey, untuk kefungsian rendah. Untuk kefungsian rendah, dia ada mata pelajaran teras dan juga mata pelajaran kemahiran. Okey. Maksudnya daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kefungsian rendah ni ada satu kurikulum dia. KSSM PK. Kurikulum standard sekolah menengah pendidikan khas yang dikeluarkan pada tahun 2017 dan masih berlangsung dan dilaksanakan. Kemudian untuk yang kefungsian sederhana, KSSM PK juga bermula daripada tingkatan 2 sampai tingkatan 5, iaitu teras dan juga kemahiran. Teras dan juga kemahiran. Nanti kita bekalkan satu short form ataupun yang tuan-tuan mudah rujuk. Kemudian bila ada KSSM ni, confirm ada di SKP. Bila ada di SKP, ada pentaksiran dia. Maksudnya tuan-tuan dan puan,
tidak terkecuali anak-anak MBPK ini mesti ditaksir dalam konteks kebolehan dia. Untuk sekolah menengah memang ada PBS, Pentaksiran Berasaskan Sekolah, yang mana komponennya terdiri pada pentaksiran pilih darjah PBD bagi setiap mata pelajaran yang anak-anak ini ikuti, dan juga PAJSK kepada anak-anak ini, kecuali ujian segak saja tak perlu dibuat kepada anak-anak MBPK yang kepolisian sederhana dan juga kepolisian rendah. Kemudian dalam konteks pentaksiran psikometrik juga, tuan-tuan kena alert dengan semua surat siaran yang ada. Jika perlu laksana. Kemudian pentaksiran pusat. Pentaksiran pusat ini tuan-tuan dan puan, kita ada dua sekarang ni. PAPR, iaitu pentaksiran alternatif pendidikan rendah untuk sekolah rendah, dan kita ada PASM, pentaksiran alternatif sekolah menengah. Okey, pentaksiran alternatif sekolah menengah yang sedang berlangsung di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya dia adalah 5 domain dia, kemudian 19 elemen, kemudian 40 item EB, kemudian sosial 53 outcome yang perlu ditaksir oleh guru-guru kita, rakan-rakan dia, waris ataupun komuniti. Kemudian tuan-tuan dan puan, bila kita sebut mata pelajaran kemahiran untuk sekolah menengah, tuan-tuan dan puan-puan selaku pengetua adalah pengurus pusat bertauliah cawangan yang ada. Maksudnya contohnya pengetua yang mau pergi, saya tak tahu apa ni, tak mau lah nak tolak balik, tak boleh tuan-tuan dan puan, tak boleh tolak. Tuan-tuan akan jadi pengurus pusat bertauliah cawangan. Pusat bertauliah cawangan ni tuan-tuan dan puan, satu pengiktirafan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran beri kepada kita, khususnya dalam Kementerian Pendidikan, untuk menilai SKM modular kepada anak-anak pendidikan khas. Maksudnya sijil SKM modular akan diberi kepada anak-anak pendidikan khas jika mereka layak, sesuai dengan keperluan MESCO lah, maksudnya Malaysia Standard Certification Occupation, maksudnya yang standard, maksudnya setara pekerjaan kepada anak-anak kita. Okey tuan-tuan dan puan, kemudian untuk tingkatan 1 kita ada kemahiran asas vocational, untuk tingkatan 2 sampai tingkatan 5 kita ada kemahiran vocational spesifik yang akan membawa kepada pusat bertauliah cawangan. Jadi saya tak perlu urai. Kemudian dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan, tuan-tuan ada PCG. Ada seorang saja anak MBPK, tuan-tuan layak PCG 5,000 untuk sekolah menengah. Yang ni tengok sungguh-sungguh di sekolah. Kalau dia cacat kaki, dia cacat tangan, dia cacat mata sebelah contohnya, ada kad OKU ya, tuan-tuan akan dapat PCG lebih kurang lamsam 5,000. Kalau tak silap kena rujuk balik surat keliling itu. Okey, itu yang sekolah yang tak ada program. Tetapi kalau sekolah yang ada program, dia akan turun PCG mengikut mata pelajaran. Dan yang paling bagus sekali adalah yang kemahiran vocational spesifik ini. Contohnya kalau ada kemahiran contohnya pembuatan roti, pembuatan asas makanan, kemudian pastry, satu kepala lebih kurang RM1,600 setahun. Banyak. Kalau contohnya Mata Maria ada 52 orang belajar contohnya. Kalau tingkatan 2 sampai tingkatan 5 ada 40 darab memang. Maksudnya banyak benda yang boleh buat untuk anak-anak MBPK. Kalau pengeluaran tanaman saja ataupun kemahiran-kemahiran lain yang mudah, pada tuan-tuan akan dapat 1,000 satu kepala besar tuan-tuan. Di samping PCG by subject, di samping PCG by subject. Kalau kemahiran ini tinggi 1,600 dan 1,000. Kemudian dalam konteks pedagogi, tuan-tuan saya mohon sungguh-sungguh tuan-tuan turun dan tengok bersama-sama, dengan kelas-kelas di pendidikan khas. Kadang-kadang kita minta maaf lah, hari ini serai, Ahad serai, Isnin pun serai juga, Selasa pun dah pukul 8 sampai pukul 12 serai lagi. Kita nak serai dengan jago hak lain 3.
ada pedagogi dia, okay? Ada subjek dia, ada pedagogi kepada semua subjek yang perlu diterapkan, yang perlu disampaikan kepada anak-anak mereka khas kita, mengikut keupayaan dia masing-masing. Kalau dia komersial yang rendah mungkin tak ada masalah kan? Tapi yang komersial sederhana ni. Kemudian proses penafsiran saya dah sebut tadi, bila ada kurikulum, bila ada DSKP, dia ada standard prestasi dia, ada standard pembelajaran dia, dan wajib dilaksanakan penafsiran, khususnya penafsiran bilik rajah, dan mesti dilaporkan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Okey tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan hal lewat murid, okey, dari segi pendapatan murid, tuan-tuan dan puan, angka memang tak pernah bohong kepada kita, memang sentiasa meningkat. Daripada hasil saringan tahun sudah, tuan-tuan dan puan, lebih kurang 283 murid kita saring, 253 disahkan sebagai MPPK. Yang ini disaring bersama dengan MDT lah, Multiple Disciplinary Team, bersama doktor-doktor pakar, kemudian JKM sendiri. Maksudnya kita saring doktor sah, JKM bawa kat tu. Lebih kurang 253 pelajar disahkan sebagai MPPK, lebih kurang 85%. Kemudian yang berjaya ditempatkan, tuan-tuan dan puan, kerana isu pendapatan, kita hanya boleh tempatkan 163. Okay, maksudnya lebih kurang 90 orang lagi yang sekolah rendah ni tak boleh ditempatkan. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan, di sekolah masing-masing, tuan-tuan masing-masing pun ada. Dan tahniah kepada sekolah-sekolah yang jemput pegawai kami lah di 3PK, Pusat Pengurusan Pendidikan Khas, untuk hadir membantu dan kenal pasti dan saring. Dan saya pun tahun ni saya bakar mereka, hampa jangan saring banyak sangat, sebab kita ada isu pendapatan. Khususnya sekolah rendah, kadang-kadang mereka tak boleh baca 3 bulan, mereka panggil kita dah, kata budak ni MPPK. Mereka kena proses, pemulihan khas kena proses. Okey, kemudian pendapatan murid, tuan-tuan dan puan, jika telah disahkan oleh doktor anak ni adalah MPPK, ada kad OKU, kita tak boleh reject. Zero reject policy. PPD pun pening, dia kata telefon kami di sektor, macam mana nak buat, sekolah tak mau terima. Kita buat surat, sekolah terima. Tak ada pilihan, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan kalau cuba bayangkan anak-anak di SK Lubuk Mombau, kemudian nak pergi ke SMK Naka, tapi ya, so atau PPD ada inisiatif untuk buka di SMK Lubuk Mombau. Terima kasih mantan PPD Padang Tengah. Sama juga lah kalau anak kita di Bukit Kayu, Bukit kita ada. Contohnya di Ahmad Tajuddin, katakan Ahmad Tajuddin penuh, nak suruh tak pergi mai ke SMK Lubuk Untang, tapi memang tapi. Jadi sama-sama lah kita beri perhatian, dan insyaAllah dengan baik budi, tuan-tuan dan puan, Allah akan bantu kita. Okay? Rezeki yang tak disangka-sangka. Okay, kemudian tuan-tuan dan puan, dari segi bantuan dan sokongan sama macam anak-anak perdana lain. Okay, sama ada bantuan awal sekolah dia dapat, RMT insyaAllah dia dapat. Kemudian makanan asrama kalau duduk asrama dapat, kewangan kalau layak dapat. Kemudian seterusnya elang murid khas EMK, yang ini paling besar, dia akan dapat 150 sebulan, 150 sebulan, dan setahun dia akan jadi 1,800. Tuan-tuan dan puan, ada sekolah, okay, ada sekolah yang budak-budak anak dia ada kad OKU, tetapi sekolah tak proses untuk beri EMK. Sebab ada sekolah tak sedar, perlengkapan tak sedar. Ini kita jumpa, tuan-tuan, di sekolah rendah. Anak tu masalah penglihatan, memang ada kad OKU, dua beradik ada kad OKU, darjah 3 seorang, darjah 4 seorang, darjah 3 seorang, darjah 4 seorang. Dan tuan-tuan bayangkan 1,800 tahun hak dia, selama 3 tahun untuk darjah 3, 1,800 setahun hak dia untuk darjah 4. Kalau warai itu tutup kat rusak dia, no. Jadi tuan-tuan parti semua-semua di sekolah minta tolong sungguh-sungguh PKM semak betul-betul dalam tu. Kadang-kadang anak-anak ini malu nak tunjuk kata dia okey, tapi hak dia. Itu yang di sekolah yang bukan, yang tidak ada program PPKI. Kalau ada program dia senang sikit, dia pesan.
Maksudnya di mana saja sekolah, budak ni layak dapat EMK RM150 sebulan sepanjang tempoh dia bersekolah. Jadi setahun secara purata RM1,800. Kemudian seterusnya tuan-tuan dan puan, dari segi peralatan, insyaAllah bahagian PKKAS selalu melihat dan memantau ada sekolah-sekolah yang dapat bekalan peralatan khusus kepada bengkel-bengkel permainan mereka. Kemudian membantu usaha murid. Tuan-tuan dan puan, dalam konteks hal yang murid ni, sekolah menengah satu PPM 15 pelajar. Maksudnya dia kena jaga sungguh-sungguh lah. Daripada budak ni sampailah kepada budak ni balik. Okay. Dan ada log khusus untuk membantu usaha murid. Dan ada isu tuan-tuan dan puan, mungkin telah disebut oleh Tuan Haji Aziz tadi, jika ada kes-kes yang melibatkan disiplin, yang melibatkan ketidakhadiran, yang melibatkan MC sakit, cuti sakit dan sebagainya, tuan-tuan kena buat laporan proper. Okay? Tuan-tuan boleh lapor kepada kami juga, tak ada masalah. Tapi saya akan panjang kepada sektor sumber manusia. Dan saya pun dah panjangkan pada Puan Prem bahawa ini 2 kes. Saya rasa kami tak ada autoriti untuk tindakan ini, dan mohon khidmat bantu daripada sektor sumber manusia untuk nasihat sekolah, kaedah pelaporan dan juga apa tindakan susulan. Ada kes yang pindah, contohnya tuan-tuan, ada kes yang pindah, kita AP ke sekolah A dan dia sakit, dia tak pergi lapor diri, dan mungkin dah berlanjutan sampai 80 hari, 90 hari mungkin kelulusan di peringkat pengarah saja. Tapi kalau dah lebih 10 hari mungkin di peringkat KSU. Saya pun tak berapa hari itu, tapi faham lah, maksudnya 90 hari peringkat pengarah daftar. Tapi kalau lebih daripada 90 hari perlu diangkat kepada PPSM untuk kelulusan di sana. Kemudian peranan kaunselor. Okay, yang ni pun saya bercakap kepada semua kaunselor itu, memang ada pertikaian dan isu. Tuan-tuan kena tengok balik, anak-anak MBPK dia juga ada hak dia kepada sesi kaunseling di sekolah. Okay? Ada hak dia kepada sesi kaunseling di sekolah. Jadi perlu dijadualkan ataupun perlu disusun dengan sempurna. Kemudian dalam konteks kebolehpasaran tuan-tuan, juga peranan oleh guru kaunseling perlu diisi dalam sistem ESPKM. Kemudian kita bergerak pada kurikulum yang ni simple ya tuan-tuan. Anak-anak kita mesti juga terlibat dalam sukan dan permainan, persatuan dan kelab. Persatuan dan kelab perlu ada. Okay. Kemudian unit beruniform. Unit beruniform ni tuan-tuan kita cadangkan mengakap lah, yang paling mudah untuk anak-anak ni. Kemudian ada juga aktiviti kesenian, ada banyak sekolah yang ada bintara ni. Kemudian tuan-tuan sedia maklum ada merit untuk PHSK mereka. Kemudian untuk makluman kita paparkan juga tuan-tuan, itu antara aktiviti KSK, co-curriculum sukan dan juga kesenian yang akan dilaksanakan di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Okay. Tapi duit tak ada, saya maklum kerana tuan-tuan kita dapat 15,000 ya. Kejohanan olahraga negeri pun kita belanja tahun sudah lebih kurang 24,000. Jenuh merabah, jenuh merayu kepada penyumbang-penyumbang, termasuk PSK PPK lah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang menyumbang kepada PSK PPK bagi 5,000. Kemudian Datuk Abang Noran Zamani, bukan Datuk lah, Noran Zamani bagi 5,000, 10. Kemudian ada lagi lah sumbangan-sumbangan korporat yang kita cari. Tapi tahun ni nantilah Menteri Pengarah akan putus pada 12 dan 13 bulan nanti. Maksudnya tuan-tuan dan puan, anak-anak juga harus diberi peluang dalam sukan, kesenian dan juga co-curriculum mereka. Kemudian ada slide kedua terakhir tuan-tuan dan puan. Fokus tuan-tuan dan puan khususnya kepada sekolah-sekolah yang ada anak-anak MBPK ataupun program peringkat khas integrasi. Rancangan pendidikan individu RPI. Jadi wajib bagi setiap MBPK yang berkefungsian rendah dan juga sederhana. Yang berkefungsian tinggi tak perlu. Yang ikut KSSM tak perlu. Yang ikut KSSR tak perlu. Tapi yang KSSMPK perlu ada rancangan pendidikan individu.
Maksudnya apa yang dihasratkan oleh guru untuk merubah ataupun apa yang cikgu nak ubah daripada kelakuan anak-anak ini ataupun prestasi anak-anak ini. Jadi kalau tuan-tuan tak bisa tengok, balik tengok. Dan kita sedang dalam proses mengeluarkan satu garis panduan peringkat negeri. Kita nak pattern tuan. Kami dah peringkat akhir bersama JU peringkat khas dan peringkat akhir untuk keluarkan garis panduan RPI. InsyaAllah akan dikeluarkan sebelum ataupun sebelum bulan 4. Kita akan pattern negeri lain untuk minta lah. Kita tak bagi pasal ni hak cipta Kedah. Kita akan buat garis panduan untuk memudahkan tuan-tuan rujuk dan juga guru-guru kita rujuk. Kemudian RPI ini mesti mematuhi garis panduan dan juga proses. Tuan-tuan boleh tengok sungguh-sungguh dan bincang dalam syarat pengurusan JPKS ataupun syarat pengurusan program PPKI. Kemudian proses dia mudah ya. Dia ada prasidang dan sidang pertama, kemudian rekod dan sidang kedua. Itu yang saya kata tadi, ada 2 sesi pertemuan dengan waris. Kemudian pendidikan inklusif, tuan-tuan dan puan kena tagging betul-betul, kita cikgu kita tagging betul-betul dan amalan dia. Kemudian keboleh pasaran dan program transisi kejayaan kepada anak peringkat khas. Dan insyaAllah alhamdulillah kita ada program modular, dia membantu banyak perkara. Kemudian untuk makluman tuan-tuan dan puan juga, kita telah menyediakan banyak jaringan dan jaringan strategik dengan agensi dan juga badan-badan NGO untuk bantu anak-anak MBK, khususnya dalam bidang perhotelan. Dan terkini Tuan Pengarah dah tanda tangan menyaksikan tanda tangan MOU dengan ARAS, kumpulan ARAS Niaga Group berkaitan dengan program tanaman kelapa tacunan. Dan kita pun dah rujuk dengan sektor identiti dan juga penasihat undang-undang di kementerian, dan tidak ada halangan daripada PUU, KPM, dan benda itu telah dimeterai jalinan strategik. Maksudnya sekolah-sekolah yang ada kawasan lapang dan ada kurikulum ataupun KV, KAV dan juga KVS berkaitan tanaman, boleh laksanakan projek tanaman kelapa tacunan. Maksudnya benih-benih ini semua akan dibekalkan oleh syarikat. Kemudian proses penjagaan, pembajaan juga, pembajaan dan racun diberi oleh syarikat. Anak-anak kita cuma urus, dan yang urus itu ada dalam silibus kita. Kemahiran vocational spesifik operasi pengeluaran tanaman. Maksudnya tidak ada salah dalam proses itu. Jadi tuan-tuan sambutlah ataupun rebutlah peluang. Tahniah kepada sekolah-sekolah yang telah melaksanakan. Kemudian pentaksiran, yang ini wajib tuan-tuan dan puan, tak boleh lari. Okay? Taksiran bilik darjah mesti dilakukan dan berterusan. Macam perdana juga. Kalau tak boleh dah, boleh taksir domain dia. Kemudian untuk makluman juga dalam konteks peringkat khas ini, di Sekolah Rendah kita akan ada pada tahun ini PAPR, Taksiran Alternatif Pendidikan Rendah, yang akan dibuat pendaftaran oleh lembaga pemeriksaan. Dan yang sedang berlangsung adalah PASM, Taksiran Alternatif Sekolah Menengah, yang ini telah berlangsung, okay? Dan memang kita dah buat dah. Kemudian PPD memang berterusan seperti yang saya maklum tadi. Kemudian tuan-tuan dan puan, saya mohon sungguh-sungguh kalau di arus perdana tuan-tuan buat dialog prestasi dengan subjek-subjek trust, kita mohon juga ada sesi dialog dengan perlengkapan pendidikan khas, guru-guru pendidikan khas, supaya tak lari daripada hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan-tuan dan puan, slide last saya. Ini rumusan kepada keseluruhan tadi. Okey, dan saya tak perlu ulang. Tuan-tuan boleh tengok, tak boleh urus. Okey. Pengurusan masyarakat memang penting dalam semua perkara. Kemudian kurikulum. Kemudian pentaksiran. Taksiran tak boleh lari. Tuan-tuan jangan tak tengok. Orang dah sebut tadi kan, pemimpin berkesan. Kalau tuan-tuan tak tengok, nanya anak-anak ambil fikir. Kita dah fokus perdana pun memang sepatutnya lah. Dan tuan-tuan tengoklah. Kalau sebelum ni tak tengok, balik tengok balik. Semelentahan pengetua-pengetua baru yang baru dilantik, yang mau pindah ke sekolah yang ada program. Bukan malang tuan-tuan, tapi ini tanggungjawab kita.
Tetapi sekolah yang ada program, jangan kata Allah, ada program yang khas. Dan Tuan Merah memang ada isu dia boleh. Ada sekolah yang tak mau peringkat dan jadi isu di peringkat kebangsaan. Tukar 3 kali betul pun tak selesai. PIBG main peranan. Kemudian pentafsiran tuan-tuan, kemudian khususnya dalam bidang HEM, ya, kemudian co-curriculum dan juga satu saya nak highlight yang 3 PK. Yang 3 PK kita ada di 3 PK ni maksudnya Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Ada di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Sungai Petani, SKPK Sungai Petani. Kita ada 4 orang pegawai di situ. Kita ada 4 orang pegawai di situ yang boleh membantu tuan-tuan untuk membuat saringan jika diperlukan. Saringan ni maksudnya mereka ni pakar terapi pertuturan, pakar terapi cara kerja dan juga psikologis. Maksudnya anak-anak ni yang mungkin ada sam-sam ni, maksudnya pendidikan khas ke, tak pendidikan khas ke, tipikal ke, faham ke, tak faham, boleh minta bantuan. Yang terkini yang saya rasa dia pergi SMK Jambi, dan memang yang dicadangkan oleh pengetua itu memang betul-betul solid. Kalau tak silap 14 orang sangkut. Bila mereka cek, mereka ni profesional, mereka ada orang-orang, mereka akan minta waris atau sekolah rujuk dengan doktor pakar untuk ubat pesan. Dan doktor pakar biasanya mereka akan guna wording ataupun ayat-ayat ataupun laporan daripada 3 PK kita. Kita ada 4 orang pegawai di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Okey tuan-tuan dan puan, selanjutnya rujukan dan panduan insya-Allah saya akan bekalkan kepada Cikgu Yazi nanti dalam bentuk PDF untuk dikongsi kepada semua ketua. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa setakat itu dulu. Terima kasih banyak di atas pinjaman. Terima kasih banyak di atas pinjaman mata, telinga, kaki dan tangan tuan-tuan dan puan. Kebersamaan tuan-tuan dan puan insya-Allah akan memacu pendidikan Negeri Kedah dan juga pendidikan khas Negeri Kedah. Jangan tinggal pendidikan khas. Maksudnya kalau satu kelas tu 6, 7 orang sama macam satu kelas 40 orang, itu di sebuah hari. Sebab tu dalam lawatan satu guru kena jaga 3 orang baik. Kadang-kadang mereka ni boleh terjun juga tak. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih atas semua usaha yang telah tuan-tuan dan puan laksanakan di pihak sekolah. Dan kita mohon teruskanlah khidmat cemerlang itu di sekolah masing-masing. Di samping menjaga anak-anak tipikal, jagalah juga anak-anak yang berkeperluan dengan khas ini. Terima kasih Tuan Marah, terima kasih pihak Rustia, terima kasih semua dan tuan-tuan di Malak yang memberi peluang kepada saya bercakap pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.